Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Azhar bin Cherus, pelajar tahun akhir di Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan OUM Alor Perlis. Pada semester kali ini, saya telah mengambil mata pelajaran NBCP 2404 Clinical Practice Pre-Hospital Care and Ambulance Service, dan dalam subjek ini saya telah dikehendaki untuk melakukan satu latihan klinikal berkaitan dengan subjek ini. Saya telah memilih Hospital Sultan Nabahiyah Alor Star Kedah sebagai pusat latihan praktikal bagi penjagaan perkhidmatan pra-hospital. Semester ini juga saya dikehendaki melakukan satu presentasi berkaitan dengan pengurusan pesakit politrauma di dalam perkhidmatan pra-hospital. Definisi pra-hospital. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2007, perkhidmatan rawatan pra-hospital merupakan satu perkhidmatan yang penting di dalam sektor kesihatan di Malaysia. Tujuan utama rawatan pra-hospital diwujudkan adalah bertujuan untuk memberi rawatan awal kepada pesakit sebelum tibanya pesakit di hospital ataupun klinik kesihatan, dan kita mencegah daripada berlakunya sebarang komplikasi yang lebih teruk. Selain daripada itu, definisi politrauma menurut David 2012, politrauma merupakan satu keadaan yang mana pesakit mengalami satu, dua ataupun lebih banyak kecederaan yang melibatkan trauma pelbagai organ atau tisu. Sepanjang saya berada di unit perkhidmatan pra-hospital, pelbagai kes yang telah diterima oleh Hospital Sultan Nabahiyah daripada MERS 999 ataupun TM. Saya telah memilih satu kes, iaitu kemalangan jalan raya yang berlaku di satu daerah di dalam negeri Kedah. Pada satu hari, masa saya menjalani pelatihan praktikal di unit perkhidmatan pra-hospital di Hospital Sultan Nabahiyah Alor Star Kedah, satu panggilan kecemasan telah diterima oleh Pusat Kawalan Perubatan Kecemasan iaitu MECC dari 999 yang memberitahu bahawa terdapat satu kejadian kemalangan jalan raya iaitu LHMVA beralamat di alamat Kampung Padang Pusing, Pendang, Kedah. Kemalangan ini melibatkan sebuah motosikal dengan sebuah kereta. Seterus menerima panggilan ini, PMC telah mengarahkan sebuah ambulan bersama dengan seorang penolong pegawai perubatan untuk merespon kes ini. Dalam tim perubatan yang terdapat di unit perkhidmatan pra-hospital terdiri daripada 3 anggota, iaitu penolong pegawai perubatan, pembantu perawatan kesihatan dan juga pemandu ambulan. Berkaitan dengan kes tadi, seorang mangsa lelaki berumur 16 tahun berbangsa Melayu Keadaan utama semasa tiba di lokasi, pesakit mengalami sawan selepas kemalangan ke jalan raya. Secara pesakit kini yang terdapat daripada waris ataupun orang awam, pesakit mengalami kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal dengan kereta. Pesakit tidak sedarkan diri. Pesakit juga mengalami luka terhiris iaitu laceration wound di bahagian anggota badan. Secara penyakit perubatan, tiada sebarang penyakit perubatan yang terdapat pada pesakit, dan dia juga secara penyakit pemedahan. Secara alahan, pesakit tidak pernah mengalami sebarang alahan pada sebelum-sebelum ini. Secara sosial, pesakit merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Pesakit juga tidak merokok dan tidak mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Semasa melakukan rawatan kepada pesakit dan di ambulan, tanda vital pesakit turut dia lakukan dan pada masa itu tekanan darah pesakit 90/53 mmHg, kadar nadi 145 ppm, kadar pernafasan 7 per minit,
suhu 36.7°C, DST pesakit 5.6 mmol/L, GCS pada masa itu I2 V2 M2 itu 5/15. Penolong pegawai perubatan iaitu semasa saya merespon ke kes ini, saya telah melakukan penilaian ke atas pesakit lah, iaitu penilaian awal. Kita melakukan 5S. 5S ni lebih kepada bencana lah, tetapi untuk kes yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya, 5S perlu juga dilakukan. Ini bertujuan untuk menilai jumlah pelibatan kemalangan, iaitu seperti jumlah kenderaan dan jumlah mangsa yang terlibat supaya bantuan lain mudah diuruskan, iaitu safety yang pertama, iaitu kita menilai keadaan sekeliling kemalangan sama ada berisiko ataupun tidak kepada pesakit dan perawat. Yang kedua adalah sensitivitas, kita menilai keluasan dan jenis kemalangan yang berlaku, iaitu mechanism of injury, serta menjumlah kenderaan dan mangsa yang terlibat. Send information, kita memaklumkan kepada MECC melalui GEN, iaitu keadaan semasa kemalangan tersebut. Seterusnya kita set up untuk melakukan dan menyediakan tempat rawatan yang bersesuaian mengikut zon jika perlu, iaitu jika melibatkan ramai mangsa. Seterusnya kita melakukan start merupakan kita melakukan simple triage and rapid treatment, iaitu melakukan penilaian saringan awal terhadap mangsa kemalangan. Selain daripada itu, kita juga melakukan penilaian start, iaitu simple triage and rapid treatment melalui perfusion, iaitu penilaian dia punya perfusi, adakah CRT dia lebih dari 2 second ataupun kurang 2 second, pernafasan respiration ada ataupun tidak, dan kita menilai mental status. Ini bertujuan untuk menentukan zon mana yang perlu diberi kepada mangsa, iaitu sama ada zon merah, kuning ataupun hijau. Selain daripada itu, pengurusan kecemasan yang dilakukan ke atas pesakit pada masa itu, kita melakukan primary survey lah. Lalu danger, kita tengok sama ada kawasan itu selamat untuk dimasuk oleh kita dan selamat juga untuk pesakit. Kita respon pada pesakit kita, menengok tahap kesedaran pesakit dengan menepuk bahu pesakit, memanggil nama pesakit. Lepas tu kita tengok dia punya airway pesakit sama ada clear ataupun block, dan kita pasang juga sebagai collar pesakit mengikut teknik jaw thrust ataupun gentle chin lift. Bagi pesakit trauma, kita menilai tahap pernafasan, breathing dan ventilation patient. Selain ini kita tengok circulation, atau sama ada sebarang hemorrhage kontrol pendarahan yang teruk ataupun tidak. Dan kita melakukan disability dan neurological status, iaitu kita menilai GCS pesakit dan juga kita memasang kepada splint kepada pesakit jika terdapat sebarang kepatahan. Selain itu, kita expose ataupun environment control, itu kita lakukan semasa di atas ambulan, iaitu kita buka semua pakaian pesakit untuk menilai daripada head to toe sama ada berlakunya sebarang keabnormalan pada pesakit. Selain pada itu, semasa kita melakukan pemeriksaan dan rawatan kepada pesakit, pengambilan sejarah penyakit juga perlu dilakukan ke atas pesakit, iaitu kita menggunakan teknik sampler, iaitu sign and symptom. Kita bertanya kepada pesakit jika pesakit sedar pada masa itu, tetapi jika pesakit tak sedar, kita tanya kepada waris ataupun rakan terdekat sama ada pesakit mempunyai tanda dan gejala yang lain, dan dia juga mempunyai sejarah alergik. Adakah dia mengambil makanan ataupun ubatan yang lain sebelum di kemalangan, dan juga adakah dia pernah mengalami sejarah penyakit sebelum ini, dan kali terakhir dia telah pesakit makan iaitu pukul berapa last meal, dan kaedah ataupun cara event yang menyebabkan berlakunya kesakitan. Semasa di hospital, beberapa penyiasatan ataupun investigasi dilakukan ke atas pesakit oleh pegawai perubatan. Antaranya kita melakukan X-ray, CT scan, kita melakukan fast scan ataupun ultrasound, dan kita melakukan pengambilan darah, blood taking, dan juga beberapa prosedur lain.
penemuan yang telah ditemukan adalah bila kita buat X-ray, kita nampak pesakit mengalami fracture over right midshaft of femur and left side pneumothorax. Selain daripada kita buat CT scan, kita nampak traumatic brain injury. Fast scan atau kita nampak free fluid over splenorenal region. Kita ambil ABC patient, kita nampak berlakunya total white blood cell 10.2, HP 4.6 tu low, hematokrit 46.5 dan platelet 260. Selain daripada itu, kita juga ambil arterial blood gases dan kita nampak pH 7.316, CO2 32.7, PO2 60 itu low dan HCO3 adalah 23. Di sini kita nampak adalah pesakit mengalami bleeding yang banyak pada tadi dan menyebabkan anemia. Diagnosa perbezaan yang dapat dilakukan ke atas pesakit politrauma ini, yang pertama adalah hemothorax, yang kedua adalah cardiac cempenak, kepatahan tulang pelvic atau pelvic fracture, yang ketiga adalah kepatahan tulang radius, radial ulnar bone fracture, dan yang keempat adalah tracheobronchial injury. Setelah melakukan pelbagai diagnosa, penyiasatan, penilaian fizikal dan makmal radiologi semua itu kepada pesakit, pesakit telah didiagnos iaitu LHMVA, motorbike versus car, sustained traumatic brain injury, total brain injury ataupun intracranial bleeding, intraabdominal bleeding, tension pneumothorax, cleft fracture over right midshaft of femur, multiple abrasion over upper limb. Intervensi yang dilakukan ke atas pesakit politrauma sepanjang dalam perjalanan ambulan ke hospital, kita melakukan rawatan ambil posisi pesakit dan monitor tanda vital pesakit. Rawatan simptomatik pada pesakit, kita beri pesakit oksigen, high flow mask. Sementara kita menyiapkan ataupun menyiapkan peralatan bath mask kerana pesakit mempunyai pernafasan 7 per minit. Oleh itu kita perlulah melakukan bagging kepada pesakit dan kita juga melakukan pemasangan pranula ataupun fluid resusitasi serta sebagai kola kepada pesakit, pemberian cecair intra resusitasi dan pemasangan splint kepada pesakit. Selain itu, rawatan spesifik diberikan semasa pesakit tiba di hospital oleh doktor, iaitu kita melakukan rapid sequence intubation, L7P, dan kita pemberian ubat oleh doktor IV diazepam 5 mg per ml per kg sebab pesakit mengalami sawan selepas kemalangan jalan raya, IV midazolam 2.5 hingga 7.5 mg, IV saxametonium 50 mg per ml untuk short acting untuk tujuan intubation, dan kita melakukan IMATT 0.5 mg. Selain daripada itu, lakukan prosedur underwater seal kerana pesakit mengalami hemothorax, dan kita rujuk kepada pakar pembedahan untuk lakukan prosedur laparotomy dan craniotomy kerana pesakit juga mengalami intracranial bleeding dan intra-app. Turut dilakukan penjagaan kejurawatan kepada pesakit semasa berada di hospital, iaitu kita lakukan cucian luka ke atas luka-luka tercalar dan luka terhiris. Kita melakukan pemantauan dan monitor tanda vital. Kita memasukkan tube makan dan tube kencing, CBD rice tube, dan juga kita memantau ataupun memonitor dia punya carta input dan output. Sepanjang 2 minggu saya berada di unit perkhidmatan Brown Hospital, pelbagai kes dan pelbagai situasi yang saya berdepan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Pelbagai kenangan yang boleh saya praktiskan untuk di tempat kerja saya. Kesimpulan kepada posting ini, secara kesimpulannya, perkhidmatan pra-hospital bagi kes trauma atau kecederaan amatlah penting. Hal ini kerana pendekatan sistematik mengikut protokol standard yang telah ditetapkan, iaitu SOP, diperlukan bagi tujuan untuk merawat pesakit trauma. Pendekatan algoritma atau algoritma kes trauma menjadi fokus atau tunjang utama dalam perawatan kes trauma. Penilaian ini digambarkan sebagai pendekatan ABCDE, iaitu airway, breathing, circulation, disability serta exposure. Semua kecederaan yang boleh menyebabkan
keadaan mengancam nyawa, haruslah dilakukan penilaian pertama itu primary survey, dan rawatan perlu diberikan dengan kadar yang segera. Itu dalam tempoh masa keemasan, iaitu golden period. Ini mengikut Ovidio Propas 2019. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.